So minggu yang sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan kawasan yang terlibat lah. Okey, contoh dekat sini, kalau lebih besar kawasan dia dekat sebelah atas kan. Okey, jadi kalau simbol dia lebih kecil maknanya kawasan dia sebelah bawah daripada garisan tu. Okey. And then untuk untuk X sama dengan K, kalau sebelah kiri dia punya simbol dia lebih kecil, X lebih kecil, dan sebelah kanan X lebih besar. Okey. Jadi hari ni kita akan tengok muka surat 162. Okey, apakah kaitan antara titik pada satah kertas dengan ketaksamaan? Okey, Y lebih besar daripada MX tambah C, Y lebih kecil daripada MX tambah C, Y lebih besar atau sama dengan, and then Y lebih kecil atau sama dengan. Okey, jadi ada beza dia punya simbol tu. Okey, jadi awak tengok simbol yang dekat atas ni. Okey, simbol yang dekat atas ni dia tak ada sama dengan kan? Dia ada lebih besar dan lebih kecil dia. Dia tak ada sama dengan kat bawah. Jadi, kalau awak nampak simbol macam ni, titik-titik ini berada di rantau atas atau rantau bawah satu garis lurus. Okey, garis lurus dilukis dengan menggunakan garis sempang. Okey, garis sempang tu macam mana? Okey, garis sempang tu maknanya garis putus lah. Okey, garis sempang ni garis putus-putus macam ni. Okey, kalau awak nampak je dia punya simbol dia tak ada sama dengan, maknanya dia garis putus-putus. Okey, cuba tengok untuk yang ada sama dengan kat bawah, lebih besar atau sama dengan, ataupun lebih kecil atau sama dengan. Titik-titik yang ada pada garis lurus termasuk dalam kawasan rantau atas atau rantau bawah. Okey, kalau ada sama dengan dia termasuk. Tadi apa yang tak ada sama dengan dia tak termasuk Lepas tu garis lurus dilukis dengan menggunakan garis padu. Okey, garis padu ni macam mana pula? Garis padu ni garis yang tak putus-putus lah. Garis yang straight macam ni. Okey? Garis yang solid. Okey, cuba tengok gambar rajah dekat bawah ni. Okey, gambar rajah yang pertama ni. Garisan dia putus-putus kan? Okey, cuba tengok dekat sini. Garisan dia putus-putus. Maknanya rantau ataupun kawasan yang sebelah atas ni, yang warna pink ni, dia punya kawasan dia punya simbol dia kita guna lebih besar daripada. Macam ni sahaja. Kita tak boleh letak sama dengan. Okey, tak boleh letak sama dengan kat bawah. Jadi rantau yang warna kuning di sebelah bawah, kita hanya guna simbol lebih kecil daripada. Okey? Jadi rantau ni dia tak termasuk dengan titik-titik sempang ni. Okey, dia tak termasuk dengan sini. Kawasan dia warna kuning yang bawah, kawasan atas yang warna pink. Okey, cuba tengok yang rajah 5 pula. Rajah 5, garisan dia garisan padu. Garis padu. Garis straight line, garisan yang solid. Maknanya kita akan guna simbol yang ada sama dengan. Okey, kat sini ada sama dengan Jadi lebih besar daripada atau sama dengan. Jadi untuk untuk kawasan yang bawah yang warna kuning ni lebih kecil daripada ataupun sama dengan. Okey. Boleh setakat ni? Boleh Okey. Jadi kita tengok contoh 5 ni. Contoh 5 untuk A. Lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, jadi soalan A. Kita tengok. Y lebih besar daripada. Jadi kita nak lorek kawasan mana? Kawasan atas ke kawasan bawah?
Okey, kalau lebih besar kawasan mana? Tak dengar lah. Kawasan atas. Okey, good. Kawasan atas. Jadi kita just lorek kawasan atas lah. Jadi nak lorek macam mana? Lorek lah. Sini boleh. Okey. Lorek kawasan atas. Okey, kemudian untuk soalan B. Y lebih kecil daripada atau sama dengan. Jadi nak lorek kawasan yang mana? Kawasan lebih bawah lah kan? Okey, so kecil kawasan bawah. So lorek je lah. Okey, Y lebih kecil daripada 1. Bawah kan? Okey, so yang ni garisan ni ialah Y sama dengan 1. So kalau kecil maknanya kawasan bawah. Okey. So ini actually dia dah bagi jawapan kat kita lah. Penyelesaian dia. Okey. So untuk soalan D, lebih besar. Okey, yang ni besar daripada atau sama dengan. Jadi kawasan mana? Kawasan atas. Okey, atas sebelah sini sebelah kanan. Okey. X lebih besar daripada negatif 3. Belah kiri ke belah kanan lebih besar? Kanan. Okey. So just lorek je lah belah kanan. Okey, and then Y lebih besar daripada negatif 2. Besar ke atas bawah? Atas lah kan? Atas. Okey, ni simple je kan? Ada ke yang tak faham? Boleh semua? Dalam buku teks ni memang dia dah bagi dah kat kita jawapan semua. Okey, boleh check balik lah. Okey, untuk contoh 6, dia bagi dekat kita apa persamaan, ketaksamaan. Dia suruh kita lukis graf dan lorek. Okey, yang ni dia dah bagi jawapan. Okey, kita try soalan ni sama, lebih kurang je. Dia suruh lukis graf dan kita kena lorek kawasan dia. Okey, untuk soalan A. Okey, macam mana kita nak lukis graf? Y lebih besar atau sama dengan X tolak 6. Kita kena buat apa? Macam mana kita nak lukis graf? Kita kena buat jadual macam ni. Macam contoh yang dia bagi ni. Kena buat jadual. Jadual X dan Y. Okey. Okey, boleh buat jadual. So, nilai X dan nilai Y. Jadi, awak boleh pilih apa-apa sahaja nilai X. Okey, contoh dekat sini, saya nak ambil X sama dengan 0 dan X sama dengan 6. Okey, jadi saya gantilah dalam persamaan ni. Jadi, Y, kita tukarkan dia punya simbol ni kepada sama dengan. Y sama dengan X tolak 6. Jadi, gantikan. X dia 0. Y sama dengan 0 tolak 6. Dapat apa nilai Y dia? 0 tolak 6. Negatif Jangan lupa. Negatif 6. Okey, so dekat sini tulislah negatif 6. Jadi gantikan X dengan 6 pula. Y sama dengan 6 tolak 6. Dapat berapa? Dapat 0. Okey, jadi kita dah ada jadual dekat sini. Kita boleh lukis graf lah. Okey, graf kita macam ni lah. Macam mana nak buat? Okey. Okey, garis lah. Garis. Buat dia punya paksi Y. Lepas tu, kita tengok dia punya paksi X. Boleh buat macam ni. Yang ni kena agak-agak sebab nilai dia macam ni. Okey. So,
Contoh kosong kita letak kat sini, kosong. Lepas tu kita nak buat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk Y pula kan dia ada negatif. So kita kena buat yang sebelah bawah lah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Kemudian awak kena plot. Okey. Yang pertama, koordinat yang pertama. 0, negatif 6. So dekat mana 0, negatif 6? Dekat sini lah. 0, negatif 6. Kemudian 6, 0. 6, 0 dekat sini. Okey. Memandangkan dia punya simbol dia lebih besar daripada dan sama dengan, kita akan guna garis putus-putus ke garis padu? Padu. Okey, garis padu just guna pembaris je lah. Just sambungkan dia punya dua titik ni. Okey, saya tak ada pembaris. Kalau saya ingat, sorry. Lebih kurang macam ni lah. Okey, garisan dia. Okey, lepas tu kawasan dia, kawasan sebelah atas ke belah bawah? Kita nak lorek. Atas kan? Okey, so lebih besar atas lah. Lorekkan sebelah atas. Okey. Jangan bagi ada lebih macam tu Boleh guna pembaris elok-elok. Lorekkan. Yang ni saya tunjuk je. Okey. Boleh faham ke tak untuk A? Okey Lagi soalan B saya nak suruh buat. Ada ke yang salin soalan A? Sempat salin ke? Okey, so soalan A selesai. Kita dah lorekkan dah sebelah atas. Macam ni lah. Kita lukis graf dan kita lorekkan sebelah atas. Okey, boleh cuba soalan B sekarang? Boleh buat dekat buku awak. Okey, jadi kita tengok balik yang baru masuk ni. Kita tengok soalan B. Dia suruh lorek, dia suruh lukis graf dan lorek kawasan ketaksamaan ni. Jadi pertama sekali kita kena buat jadual dulu sebab kita nak tentukan koordinat mana yang kita nak plot. Okey. Jadi nilai X kita boleh ambil mana-mana nilai, tak kisah. Okey. Jadi saya nak ambil nilai X dekat sini 0 dengan 6. Okey, jadi saya gantilah dekat persamaan ni. Y sama dengan negatif 0 tambah 6. Jadi kita dapat apa? Kita dapat 6 kan? So tulislah kat sini 6. Dekat Y dia 6. Okay, lepas tu kita gantikan dengan X sama dengan 6 pula. Y sama dengan negatif 6 tambah 6. Jadi kita dapat Y dia 0. So tulislah 0. Jadi kita dah dapat dah koordinat. Bila dah dapat dah koordinat, kita bolehlah lukis kita punya graf. Kita tengok X dia 0 dan 6. Dia punya Y dia 6 dengan 0. So kita bolehlah lukis garisan paksi X. Kemudian paksi Y. Okey, paksi X dengan paksi Y ni awak kena agak-agak lah berdasarkan dia punya koordinat yang awak buat tadi. Okey. Jadi kat sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Lepas tu kita plotkan. So koordinat yang pertama 0, 6. 0, 6 dekat mana? X dia 0, Y dia 6. So kat sini lah. Okey, lepas tu 6, 0. X 6, Y 0 kat sini. Jadi kita tengok balik dia punya simbol ni ada sama dengan. Kalau ada sama dengan kat bawah, maknanya kita kena guna garisan padu. Garisan padu bukan garisan putus-putus lah. Okey, garisan padu just straight line macam biasa lah. Okey, bila dah lukis tu kita tengoklah Y lebih kecil. So lebih kecil bahagian mana? Bahagian atas ke bahagian bawah? Lebih kecil
bahagian bawah. So, lorekkanlah bahagian bawah semua ni. Semua ni bahagian bawah lorekkan. Okay. Okay, so dapatlah jawapan untuk B. Okay, untuk C, siapa nak bagi nilai X dia? Awak guna apa? Siapa nak try bagi nilai X dia? Tak buat lagi untuk C. Azimah guna X dia apa? Nilai X. Tak buat lagi. Okay. Siapa yang dah buat? Pei buat lagi. Okay. So, tips dia. Tips nak pilih X. Negatif 6 lagi. Dengan negatif 6 dengan kosong Awak punya nilai X. Okay. Negatif 6 dengan kosong. Okay. Tips nak pilih X. Pilih nombor yang mudah. Macam contoh betul lah. Dia pilih negatif 6 kan. Supaya nilai Y dia awak dapat kosong. So senanglah nak plot. Okay. Pilih kosong. Sebab nanti senang nak plot. Okay. Contohlah. Tadi kan dia pilih X sama dengan negatif 6. So, Y sama dengan negatif. Okay, X dia negatif 6. Negatif 6 tolak 6. So, negatif dengan negatif. Jadi positif kan? Positif 6 tolak 6, kita dapat kosong lah. So, Y dia kosong. Okay, so gantikan pula dengan X sama dengan kosong. Bila X sama dengan kosong, jadi dia akan dapat negatif 6. Okay. So, negatif. Kat sini pun ada negatif. Jadi, dia punya graf dia sebelah sini lah. Okay. So, sebelah kiri nilai dia negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan seterusnya lah. Okay, kejap. Okay. Okay, sambil-sambil tu boleh salin Okay, lepas tu plotkan negatif 6, kosong. Kat sini lah. Negatif 6, kosong. Kemudian kosong negatif 6. Kat sini. Jadi, memandangkan dia ada sama dengan kat bawah, kita guna garisan yang padu. So, garisan padu. And then, lorekkan sebelah mana? Atas lebih besar, jadi lorekkan sebelah atas. Okay, macam tu cara nak lorek dia. Okay. So, soalan nombor 3. Nyatakan 2 titik yang terletak dalam rantau yang memuaskan ketaksamaan yang diberi. Okay, cuba tengok contoh dekat sini.
Contoh kat sini, dia dah bagi dah kat kita ketaksamaan kan. Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 6. Okey, dia lukislah graf. Dia lukis graf, memandangkan dia lebih kecil, dia lorekkan sebelah bawah. Okay, lepas tu, dia kata nyatakan dua titik. Dua titik yang terletak dalam rantau tu. Jadi, yang mana-mana titik sajalah yang terletak ni kat sini. So, kat sini boleh. Kat sini boleh. Kat sini pun boleh. So, just nyatakan dua titik. So, dia bagi dekat sini, -2, 2 dan -2, 3. Ataupun mana-mana jawapan yang betul lah. Boleh je. Okay. Boleh tak? Boleh faham tak? Dia suruh lukis dulu graf, kemudian lorek dan nyatakan titik yang ada dalam rantau tu. Okay. Boleh cuba buat soalan A. Puan yang dah siap, Aimi siap dah ke? Lorek sebelah atas. Okay, betul? Sebelah atas. Okay, Wafi boleh share jawapan dekat grup? Sikit lagi. Siapa dah siap? Okay, siapa ini? Nama dia dalam Cina, saya tak tahu. Apa dia ni? Yang hantar dalam WhatsApp. Nama? Nurin. Okay, cuba tengok jawapan Nurin. Okay, betul dah Nurin. Tapi Nurin tak lorek. Kena lorek So, betul kalau awak buat. Okay, dia pilih X dia kosong dengan 6. Jadi, bila awak gantikan, awak dapat -6 dengan kalau gantikan -6 dekat situ. Gantikan 6 dapat kosong. Okay, jadi boleh plot lah. X kosong, Y -6. So, dekat sini. Kemudian, X 6, Y kosong dekat sini. Okay, memandangkan dia ada sama dengan kat bawah kan. Kita kena guna garisan padu. Garisan padu, gariskan. Guna pembaris. Kemudian, lebih besar daripada dan sama dengan kawasan berlorek dia sebelah atas sini. Lorek betul-betul lah. Tak mau buat cincai-cincai. Guna pembaris. Hampa ni ada tak buku khas untuk apa? Untuk subjek matematik ni, tuition. Ke main ada? Ke main tulis je dekat kertas? Nanti tak tengok. Kertas tu hilang pergi mana? Okay. So, lorek lah. Lorek betul-betul sebelah atas sini. Kemudian dia suruh pilih 2 titik. Pilihlah mana-mana titik yang di bahagian lorek ni. Okay, contoh saya nak pilih titik. Okay, saya nak pilih titik dekat sini. Dan dekat sini. So, saya nyatakanlah dia punya koordinat. Koordinat dia apa? Dekat sini 3. Dekat sini -1. Jadi, koordinat dia 3, -1. Dan dekat sini 2, 2. 2, 2. Okay. Dia punya titik tu tak kisah. Janji dalam kawasan berlorek. Tak kisahlah awak ambil yang mana. Janji kawasan belah sini. Kawasan berlorek. Kalau awak ambil 6, -6. Betul ke salah? Kalau awak ambil dekat sini titik dia. 6, -6. Salah lah. So tak boleh lah ambil kawasan yang sebelah bawah ni tak boleh ambil. Ambil kawasan yang atas. Okay.
Okay, semua dah habis lah untuk soalan A. Semua dah selesai. Kita tengok soalan B . Okay, soalan B. Okay, cuba buat soalan B. Lorekkan dulu dan pilih 2 titik. Jadual ni, awak pilih 2 nilai X. Jadual merah ni. Okey, suara saya jelas ke tak? Jelas okey. Nak buat jadual ni, okey, jadual ni dibuat sebab kita nak tahu dia punya koordinat. Koordinat kita nak plot dekat graf ni lah. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita pilih mana-mana nilai X. Okey, nilai X ni tak kisah awak nak pilih nombor berapa pun tak apa. Tak kisah. Contohlah tadi saya ambil 6 dengan 0 kan. Contoh saya nak ambil 2. Boleh je. Saya ambil 2. Nilai X 2. So, awak kena gantikan dalam persamaan ni. Y sama dengan negatif X tambah 6. Tambah 6. Jadi dekat tempat X ni, awak kena gantikan dengan 2 yang awak pilih ni. Okay, Y sama dengan negatif 2 tambah 6. Jadi negatif 2 tambah 6 awak dapat berapa? Awak dapat 4 kan? So awak dapat 4, so isilah kat sini 4. Nilai X je awak pilih. Nilai Y ni awak kena cari macam ni. Okay? So contoh lagi satu X. Saya ambil X. X sama dengan 4. Saya ambil 4. So gantilah. Y sama dengan negatif 4 tambah 6. So, saya akan dapat Y sama dengan 2. So, tulislah 2 kat sini. Okay, bila kita dah buat jadual macam ni, kita plot lah dekat graf ni ikut koordinat yang ada. Yang dalam jadual ni lah. Kalau kat sini, nilai X dia 2, nilai Y dia 4. Maknanya koordinat dia 2, 4. Untuk yang ni, X dia 4, Y dia 2. Maknanya 4, 2. So plot kan, 2, 4 dekat mana? Nilai X dia 2. 2 kat sini, 4 dekat sini. So, awak plot kat sini lah. And then, 4, 2 kat mana? 4 and 2. So, dekat sini. Okay. Bila dah dapat 2 koordinat ni, awak gariskan. Garis mengikut dia punya simbol. Kalau simbol ni ada sama dengan kan, lebih kecil atau sama dengan, dia akan guna garisan padu. Garisan padu maknanya bukan garisan putus-putus lah. Okay, sambung kan. Bila sambung kan, kena sambung panjang-panjang. Bagi kena sampai habis. Okay, bagi kena sampai habis. Okay. Cuba tengok, kalau kawan awak pilih koordinat lain pun dia akan dapat garisan straight line macam ni. Sama juga. Tadi mungkin kalau awak pilih 0 dengan 6 kan, awak akan plot dekat sini dengan dekat sini. Sama je kan garisan lurus dia. So, tak kisahlah awak pilih nilai X dia berapa pun. Kita akan dapat garisan yang sama. Okay. Bila kita dah dapat satu garisan ni, kita akan lorekkan bahagian dia. Okay. Macam ni, Y lebih kecil daripada atau sama dengan. Jadi, kalau lebih kecil, kawasan lorek dia di sebelah bawah. Okey, jadi loreklah sebelah bawah. Okey, lorekkan sebelah bawah. Okey. Lepas tu, soalan kata, pilih 2 titik di kawasan rantau yang berlorek. Okey, jadi kita pilihlah 2 titik. Mana-mana pun tak kisah. Di kawasan yang warna merah kat sebelah bawah. Okey, contoh saya nak pilih titik ni. Titik dekat sini. Dan titik dekat sini. So, saya nyatakanlah dia punya koordinat. Koordinat dia berapa? Kat sini. 1, 3. So, tulislah 1, 3.
Dia hang pula. 1, 3. Kemudian koordinat ni 2, 1. 2, 1. So settle lah kita punya jawapan untuk B. Okay. So titik dia tak semestinya awak akan sama dengan kawan awak. Sebab lain orang lain lah jawapan dia kan. Okay, 0 dengan 6. Okay, gantikanlah dalam persamaan ni. Dapat negatif 6. Okay, lepas tu plot je. Plot dan gariskan. Oh, sini. Okay, lepas tu lebih besar daripada, so kita lorek bahagian atas. Okay, dia hang lah. Sebab record sekali dia hang. Okay, lorekkan bahagian atas. Okay, siapa nak bagi tahu dia punya koordinat? 2 koordinat yang bahagian lorek ni. Ada siapa-siapa boleh bagi tahu tak? Awak pilih koordinat mana? Negatif 2, negatif 2. Okay, lagi? Negatif 2, negatif 3. Okay, betul. Okay, lagi? Ada lagi tak? Nak share? Apa? Y hole? Pilih koordinat apa? Titik yang mana? Ada tak? Takifah? Tak ada. Ain Hanisha. Ramai Ain dalam ni. Hanisha? Ada tak? Okay, so boleh pilih je lah mana-mana macam kawan awak negatif 2 ni. Negatif 2, lepas tu negatif 2, negatif 3. Okay, so habis untuk C. Okay, jadi yang ni pun lebih kurang je. Tapi dekat sini dia yang tak ada sama dengan. Okay, kalau tak ada sama dengan, kita guna garis apa? Yes, garis putus-putus. Okay, tengok sini. Dia tak ada sama dengan kat bawah ni. Tak ada. Okay, jadi kita akan guna garis putus-putus. Maknanya kalau lebih besar, dia lorek sebelah atas lah. Okay, cuba tengok dekat sini. Y lebih besar daripada negatif 4. Okay, jadi sebenarnya kita kena buat garis putus-putus dekat mana? Okay, simbol ni awak kena tukarkan kepada sama dengan. So, garis putus-putus awak kena lukis dekat Y sama dengan negatif 4. Okay, jadi boleh buat lah. Buat graf. Okay, Y. Lepas tu X. Tak kisahlah dia punya skala ni awak nak letak berapa? 2, 4, negatif 2, negatif 4.
Negatif 6. Kat sini 2, 4, 6. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Okey, jadi garisan putus-putus dia kat mana? Y sama dengan negatif 4. Negatif 4 dekat sini lah. Kan? So, buat garis putus-putus kat sini. Okey, kita nak lorek bahagian mana? Atas ke bawah? Atas lebih besar atas. Okey, lorekkan semua bahagian atas. Okey, soalan ni dia suruh lorek je. Dia tak suruh pilih titik ke apa ke, just lorek. Okey, settle. Selesai. Okey, nanti cuba buat yang B pula. Okey, untuk soalan B. Garis putus-putus ke garis padu? Padu sebab dia ada sama dengan kat bawah. Jadi garis padu. Kalau macam ni dengan macam ni, garis putus-putus. Kalau ada sama dengan kat bawah, garis padu. So, garis padu dia kat mana? Dekat X sama dengan 3. Okey, jadi awak lukislah graf dia. Okey, dia punya skala dia tak kisah. Contoh saya nak letak kat sini 0, 1, 2, 3. So kat sini pun 1, 2, 3. Jadi, memandangkan X sama dengan 3, garisan padu dia dekat X sama dengan 3 lah dekat sini. Garisan padu dia dekat sini. Lepas tu, lebih besar. Nak lorek bahagian mana? Lebih besar. Kanan bahagian kanan. Okey, jangan keliru Y dengan X. Kalau Y macam ni, kalau X dia garisan menegak. Okey ke soalan B ni? Ada ke yang tak faham? Okey, boleh try untuk C pula. Dah ke soalan B?
Okey, untuk C, kita nak lukis graf macam mana? Kita kena buat apa dulu? Kita kena buat jadual lah kan. Kalau kita nampak macam ni, ada X, lepas tu ada nombor. Jadi, dia tak simple macam ni lah. Macam ni kita boleh buat garis terus kan. Tapi, kalau macam ni kita kena buat kotak. Lepas tu, kena plot lah. Okay, macam tadi. Okay, buat kotak dulu. Lepas tu, pilih nilai X dia, tak kisah nilai apa pun. Gantikan. So, boleh lukis graf. Kosong 2 kat sini. Kemudian 2, 3. Silap. Itu 02. Kosong 2 dekat sini. Sorry. Lepas tu 2, 3. 2, 3 dekat sini. Jadi, kita lukis straight line. Okay, lukislah guna pembaris lah. Saya dah tersilap dah. Straight line dia, garis putus-putus ke? Garis padu. Putus saya silap. Okay. Kalau macam ni, garis putus-putus. So, buat putus-putus lah. Macam mana? Ganti je. Kan nilai X kita boleh pilih je. Okey, saya pilih kosong. Nilai X pilih je mana-mana. Saya pilih kosong, saya gantikan kosong kat sini. So, saya dapatlah nilai Y dia 2. Bila saya gantikan 2 pula, saya dapat nilai Y dia 3. Macam tadi yang dekat atas tu kita buat. Sebelum ni kan. Lepas tu, bila dah buat garis putus-putus, kita lorek lah. Y lebih kecil. So, lebih kecil bahagian mana? Bahagian bawah. So, lorek lah bahagian bawah ni. Semua sekali. Okay, lorek elok-elok lah. Ini buruk sungguh. Okey, soalan D pun sama juga. Buatlah kotak.
Okey, bagi kat saya nilai X apa-apa nombor pun. Cuba bagi apa-apa nombor untuk X. Siapa nak tolong bagi? 0 dengan 4. Okey, boleh? 0 dengan 4. Jadi, saya gantilah dalam persamaan ni. Okey, Y sama dengan negatif 3. Saya gantikan X dia dengan 0, tambahkan dengan 4. Jadi, Y dia saya dapat 4. So, saya isilah dalam ni. 4. Okey, lepas tu saya gantikan X dengan 4 pula. Y sama dengan negatif 3, 4 tambah 4. Negatif 3 darab 4, negatif 12 tambah dengan 4. Berapa? Negatif 8 kan? Okey, negatif 8. So, kita dah dapat dah koordinat dia. Jadi, kita boleh buat lah. Lukis. 4 dengan negatif 8. Okey, agak-agak lah. Dekat mana dia punya paksi dia. Okey, contoh saya ambil satu ni, 2. 2, 4, 6, 8. So, kat sini pun sama juga. 2, 4, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8. Jadi, saya plotkan 0, 4 dekat mana? Okey, 0, 4 dekat sini. Lepas tu, 4, negatif 8. 4, negatif 8 dekat sini. Jadi, memandangkan dia lebih besar dan ada sama dengan, maknanya garisan padu. Garisan padu, garis je lah. Gariskan. Ambil pembaris, letak pembaris. Okey, gariskan. Lepas tu, dia lebih besar. Lebih besar ke atas, ke kanan. Okey, boleh lah. Semua sekali. So, ingat nilai X tak kisah apa-apa. Ganti je. Jangan pening-pening. Kalau tak sama dengan kawan awak, tak apa. Nanti jawapan akan tetap dapat yang sama. Okey, soalan last sekali. Semua tak sabar nak habis kelas kan? Okey, soalan last. Okey, soalan last ni macam mana? Y lebih besar daripada X. So, kita kena buat apa? Kena buat garisan apa? Kena buat garisan Y sama dengan X kan? Jadi, Y sama dengan X. Garisan ni macam mana? Ada siapa-siapa tahu tak? Y sama dengan X. Okey, bila awak nampak Y sama dengan X, garisan dia, garisan condong macam ni. Okey, garisan dia dekat tengah-tengah antara asalan ni. Okey, jadi yang ni garisan putus-putus kan? So, awak kena buat putus-putus dekat tengah ni. Kena kerat dua antara X, paksi X dan paksi Y. Mesti sama. Macam ni. Okey, tak boleh buat sengit. So, Y sama dengan X. Garisan dia macam ni kena ingat. Kalau Y sama dengan negatif X, dia terbalik pula. Dia ikut sini pula. Ikut sini. Dia terbalik. Dia macam ni, ikut sini. Okey? Okey, yang tu kena ingat lah. Kalau tak ingat, boleh
Gantikan, buat kotak macam ni, buat koordinat. Ambil je nilai X mana-mana, gantikan, lepas tu cari nilai Y. Okay, bila kita dah lukis dah garisan dia, kita lorekkan lah. So, bahagian mana ni? Y lebih besar daripada X. Bahagian atas lah. Y lebih besar. So, kena lorek bahagian atas. Okay, bolehkah? Okay. Jadi, hari ni awak belajar apa? Awak belajar apa? Ingat tak? Okay. So, kalau awak jumpa apa simbol macam ni, lebih kecil, lebih besar daripada dan lebih kecil daripada, awak guna garisan padu ke garisan putus-putus? Putus-putus. Okay. Kalau ada sama dengan, dekat bawah dia ada sama dengan, guna garisan padu kan, garis padu. Okay. Kalau lebih besar atau sama dengan, kita nak lorek bahagian mana? Atas bahagian atas ataupun bahagian sebelah kanan. Betul tak? Kanan. Okey, kalau lebih kecil daripada atau sama dengan bahagian bawah ataupun kiri. Okey, so yang tu kena ingat lah. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita tamatkan kelas?